Bab tentang firman Allah SWT, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah yang melepaskan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Qasifan qasifan fayursilu alaikum qasifan minar rih. Itu ayatnya, cuma diambil sedikit saja, satu perkataan saja daripada ayat itu. Taqsifu kulla syai'in, fa ma'na qasifan, maka dia melepaskan kepada kamu angin yang mematahkan, menghancurkan segala sesuatu. Taqsifu kulla syai', menghancurkan, mematahkan segala sesuatu. Lawaqiha, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Itu ayatnya. Lawaqiha maknanya malaqiha, jamak kepada mulqihatin, malaqih. Lawaqih sama dengan makna itu, yakni yang mencantumkan, yang membuatkan bunting, yang membuatkan mengandung. A'sar, a'sar yaitu angin ribut, taufan, badai yang bertiup dari bumi naik ke langit seperti tiang yang besar. Fihi narun, di dalamnya ada api. Itu a'sar. Ribut. Sirrun, rihun fiha sirrun. Sir apa makna? Bardun, makna sejuk. Nushran mutafarriqatan, mengikut satu qiraat yang lain, wa huwa alladhi arsala ar-riyaha nushran baina yadayhi. Nushran, kalau dibaca dengan nushran, maknanya mutafarriqatan, berselera. Terpisah-pisah angin itu. Yani dialah Tuhan yang melepaskan angin dengan terpisah-pisah, bukan satu tempat saja, berselera. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW sabdanya, aku telah diberi pertolongan dengan angin timur, dan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin barat. Dabur maknanya angin barat. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bila nampak awan di langit, aqbala wa adbara, dia akan pergi mari, masuk dan keluar, dia akan mundar mandir. Wa taghayyara wajhuhu, dan wajahnya akan berubah mukanya bila telah hujan, bila langit telah menurunkan hujan. Surya anhu, hilanglah keadaan tadi darinya. Fa'arrafathu Aisyah dzalik, maka Aisyah memberitahu kepadanya tentang perkara itu, yakni tentang pengetahuannya berhubung dengan Nabi SAW itu, berhubung dengan berubah muka Nabi SAW tadi. Nabi SAW pun bersabda, manalah aku tahu, takut-takut dia tu, takut-takut awan itu seperti awan yang dikatakan oleh satu kaum, yakni kaum Ad. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, bila mereka nampak awan itu menghadap datang ke lembah-lembah mereka. Mereka sukalah maksudnya al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab berkenaan dengan malaikat. Anas bin Malik berkata, Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Jibril itu adalah musuh kepada orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Ibnu Abbas berkata, la nahnu saffun, dalam Quran, inna la nahnu saffun, sesungguhnya kami membuat saf, berderet-deret, beratur dalam saf. Siapakah kami itu? Yakni malaikat, maksudnya malaikat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Malik bin Sa'sa'ah, katanya Nabi SAW bersabda, ini hadis Mi'raj, hadis Isra Mi'raj yang sahih, dan kita sudah jumpa dulu beberapa kali. Kata Nabi SAW menceritakan, ketika aku sedang duduk dekat Baitillah, antara tidur dengan jaga,
Di antara seperti orang yang tidur dan seperti orang yang jaga. Antara tidur dan jaga. Maka baginda pun menyebutkan satu orang di antara dua orang. Tiga orang lah yang mari kepada dia. Fa'utitu bitastin, dibawakan kepadaku satu mangkuk emas yang penuh dengan hikmat dan keimanan. Fasyuqqa, maka dibelahlah dari bahagian atas dada, dari bahagian leher hingga sampai ke bahagian bawah perut. Kemudian dibasuhkan perut itu dengan air zam-zam. Kemudian diisi dengan hikmat dan keimanan. Wa utitu, dan dibawakan kepadaku dabbah, seekor binatang yang putih, kecil sedikit daripada bagal dan besar sedikit daripada himar, burak namanya. Aku pun pergi bersama Jibril sehingga sampai kepada langit dunia. Ditanya, siapa ini? Dijawab, Jibril. Ditanya, siapa bersamamu? Dijawab, Muhammad. Ditanya lagi, adakah telah diutuskan kepadanya? Qala, jawab Jibril, ya. Qila, dikatakan, marhaban bihi, selamat datang kepadanya. Wala ni'mal maji'u ja'a, sesungguhnya sebaik-baik tempat datang telah dikunjunginya. Maka aku pun pergi bertemu dengan Adam. Aku memberi salam kepadanya. Dia pun berkata, selamat datang kepadamu sebagai anak dan sebagai seorang nabi. Kami pun pergi ke langit yang kedua. Ditanya lagi, siapa ini? Kata Jibril. Qala, dia kata Jibril. Ditanya lagi, siapa bersama engkau? Dia kata Muhammad. Jibril kata. Ditanya lagi, adakah diutuskan kepadanya? Jawab Jibril, ya. Ditanya lagi, dikata marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Seperti itu juga. Selamat datang kepadanya, sebaik-baik tempat datang telah dikunjunginya. Inilah mana sebaik-baik tempat yang dikunjunginya. Aku pun pergi kepada Isa dan Yahya. Mereka berdua mengucapkan selamat datang dengan mengatakan, selamat datang kepadamu sebagai saudara dan seorang nabi. Kami pun pergi kepada langit yang ketiga. Dikatakan, siapakah ini? Dikatakan Jibril. Dikatakan, siapa bersamamu? Dijawab Muhammad. Dikatakan, adakah telah diutuskan kepadanya? Jibril menjawab, ya. Qila, maka dikatakan, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Seperti tadi juga. Saya pun pergi kepada Yusuf. Saya memberi salam kepadanya. Dia berkata, dia mengucapkan, marhaban bik min akhin wa nabiyyin. Seperti tadi juga. Kami pun pergi ke langit yang keempat. Dikatakan, siapa ini? Dia kata, Jibril. Siapa bersamamu? Ditanya, siapa bersamamu? Dijawab Muhammad. Ditanya lagi, adakah telah diutuskan kepadanya? Dijawab, ya. Dikatakan, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Fa'ataitu ala Idris fasallamtu alaih. Aku pun pergi kepada Idris dan memberi salam kepadanya. Dia berkata, marhaban bik min akhin wa nabiyyin. Kami pun pergi ke langit yang kelima. Maka dikatakan, siapa ini? Dijawab Jibril. Dikatakan, siapa bersamamu? Ditanyalah maksud. Dijawab Muhammad. Dikatakan, siapakah? Adakah telah diutuskan kepadanya? Dijawab, iya. Qala, katanya, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Kami pun pergi kepada Harun. Kami pun memberi salam kepadanya. Dia berkata, marhaban bik min akhin wa nabiyyin. Sebagai seorang saudara dan nabi. Kami pun pergi kepada langit yang keenam. Ditanya, siapa ini? Seperti itu juga lah. Dikatakan Muhammad. Ditanya lagi, adakah telah diutuskan kepadanya? Dijawab, iyalah. Kemudian dikatakan, marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Aku pun pergi kepada Musa. Aku memberi salam kepadanya. Dia berkata, marhaban bik min akhin wa nabiyyin. Bila aku berlalu meninggalkannya, bila aku melepasinya, baka Musa menangis. Faqila, maka orang bertanya, ada orang kata kepada dia, ma abkaka, apakah yang membuatkan engkau menangis? Dia berkata, oh Tuhanku, ini budak telah diutuskan selepasku, akan masuk surga dari umatnya orang yang lebih lagi
yang lebih utama daripada yang masuk syurga dari kalangan umatku. Kami pun pergi ke langit yang ketujuh. Ditanya, siapa ini? Dijawab Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersama engkau? Dijawab Muhammad. Ditanya lagi, adakah telah diutuskan kepadanya? Katanya, marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a. Aku pun pergi kepada Ibrahim, aku memberi salam kepadanya. Dia berkata, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, sebagai anak dan nabi. Farufi Ali al-Baitul Ma'mur, maka disingkapkan kepadaku al-Baitul Ma'mur, yang ditunjukkan kepadaku al-Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya Jibril, dia berkata, inilah al-Baitul Ma'mur, bersembahyang padanya pada setiap hari 70.000 malaikat. Bila saja mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Itulah kali terakhir ia berada di situ. Itulah kali terakhir malaikat itu berada di situ. Dan dikemukakan kepadaku, ditunjukkan kepadaku Sidratul Muntaha, pokok bidara penghujung alam ini. Fa idzan nabaqha, rupa-rupanya nabaq, buah dia, buah bidara dia tu, ka'annahu qilal hajar, macam orang kata pasu habsah, macam pasu habsah, macam pasu hajar, nama tempat lah, besar-besar lah pasu orang buat situ. Wa waraquha, dan daunnya macam telinga gajah. Di pangkalnya ada 4 sungai, 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai yang nyata. Aku pun bertanya Jibril, dia pun menjawab, dia pun menceritakan, adapun sungai yang tersembunyi itu adanya dalam syurga. Adapun sungai yang nyata itu ialah sungai Furat dan sungai Nil. Sungai Furat dan sungai Nil. Kemudian difardukan kepadaku 50 sembahyang. 50 sembahyang. Aku pun pergi sehingga sampai kepada Musa. Dia pun kata, apa yang kau buat? Aku pun kata, difardukan kepadaku 50 sembahyang. Dia pun berkata, aku lebih tahu tentang manusia ni, tentang orang daripada engkau. Aku telah mengalami keterukanlah dalam menghadapi Bani Israel. Aku telah mengalami kesusahan yang amat sangat dalam dalam menghadapi Bani Israel. Umatmu tentu sekali tidak akan mampu. Pergilah kembali kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya. Aku pun pergi, aku pun fasa'altu, aku pun minta dengan dia, minta dengan Tuhan. Faja'alaha arba'in, Allah pun kurangkan sampai 40. Kemudian seumpamanya 10 pula kurang, kemudian 30, kemudian seumpamanya yang ini 10. Maka dia jadikan 20, kemudian seumpamanya jadi 10. Fa'ataitu Musa, selepas itu aku pergi pula kepada Musa. Dia kata lagi seperti itu, pergi baliklah kata dia. Maka Allah SWT menentukan sembahyang itu 5, ini 5 waktu. Fa'ataitu Musa, aku pun pergi kepada Musa. Dia kata, apa yang telah engkau buat? Aku pun kata, Allah telah menentukannya 5 waktu. Faqala mithlahu, Musa berkata seperti itu juga. Yang dia suruh pergi lagi. Qultu, saya berkata, sallamtu, aku telah terima. Fanudiya anni qad amdaitu, maka diserulah pada ketika itu bahawa telah aku luluskan farduku dan telah kuringankan hamba-hambaku, dan aku balas ke satu kebaikan dengan 10 kali ganda. Ini tak ada apalah. Hammam meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW berhubung dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Berhubung dengan Baitul Ma'mur. Hammam telah meriwayatkan daripada siapa tadi? Daripada Qatadah. Yani selain daripada perawi ini, perawi dalam hadis ini, selain daripada
Hammam, Hisham dan Sa'id. Imam Bukhari ambil dalam musnad dia ni. Ini tidak musnad ni. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Wahab, katanya Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, beliau adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Qala, katanya, sesungguhnya seseorang dari kamu, yakni setiap orang dari kamu, dihimpun kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian sebagai alaqah, yang segumpal darah beku selama itu pula, kemudian sebagai segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutuskan malaikat dan diperintahkan malaikat itu dengan 4 perkara. Dikatakan kepadanya, tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya, celaka atau bahagia. Dia tu, yang ni budak tu. Kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh, ataupun malaikat meniupkan ruh ke dalamnya. Sesungguhnya seseorang dari kamu benar-benar beramal sehingga jarak di antaranya dengan syurga hanya tinggal sehasta saja. Fayasbiqu alaihi kitabuhu, tapi takdir mendahuluinya, maka beramallah dia dengan amalan ahli neraka, yakni di akhir hayatnya. Dan seseorang itu ada yang beramal sehingga jarak di antaranya dengan neraka tinggal sehasta saja, tetapi takdir telah mendahuluinya, maka beramallah dia dengan amalan ahli surga, yakni di akhir hayatnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nafi', katanya Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taba'ahu Abu Asim daripada Ibnu Jurayj, seterusnya daripada Abi Hurairah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, bila Allah kasih akan seseorang hambanya, dia akan berseru Jibril, dia akan panggil Jibril, dia akan kata kepada Jibril, sesungguhnya Allah kasih kepada fulan, maka kasihlah engkau kepadanya. Maka Jibril pun mengasihinya. Jibril pula berseru di kalangan ahli langit, penghuni langit, sesungguhnya Allah mengasihi fulan, kasihlah kamu semua. Dia tu fayuhibbuhu, maka orang itu pun dikasihi oleh penghuni langit, kemudian diletakkan penerimaan ramai terhadapnya di dunia ini. Diriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat itu turun dalam gumpalan anan, yakni awan, fatadhkurul amr, dia menyebutkan keputusan yang telah diputuskan di langit. Ketika itu syaitan-syaitan mencuri dengar, lalu didengarnya apa yang diputuskan itu, perkara itu. Syaitan pun menyampaikan kepada tukang-tukang tenung, maka mereka berdusta bersama keputusan tadi 100 dusta. 100 dusta dari sisi mereka. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tiba hari Jumaat, di setiap pintu masjid berada malaikat yang menulis orang yang mula-mula datang, kemudian yang kurang lewat sikit, kemudian yang lewat lagi, dan begitulah seterusnya. Bila imam telah duduk, jadi di atas mimbar, mereka pun melipat suratan-suratan mereka. Waja'u yastami'un, mereka pun datang mendengar peringatan. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, katanya Umar lalu dekat masjid, ketika itu Hasan sedang mengungkapkan syair. Faqala, Hasan berkata, dulu aku selalu mengungkapkan syair dalam masjid,
Padahal dalam masjid itu pada ketika itu ada orang yang lebih baik lagi daripadamu. Maksudnya Nabi SAW. Kemudian dia pun berpaling kepada Abu Hurairah. Dia berkata, aku minta dengan nama Allah, aku minta engkau mana memberitahu, adakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ajib anni, jawablah bagi pihakku. Yani Rasulullah kata kepada aku, ajib anni, jawablah bagi pihakku. Ya Allah, sokonglah dia. Ya Allah, perkuatkanlah dia dengan Ruh Kudus. Qala, kata Abu Hurairah, ya, yani aku ada dengar. Diriwayatkan daripada Bara, katanya Nabi SAW berkata kepada Hassan, uhjuhum, ataupun dia kata hajihim, yani celalah mereka, balas balik celaan yang mereka berikan kepadaku itu dengan celaan. Wa Jibril ma'aka, Jibril ada bersamamu. Yani kata Nabi SAW kepada Hassan. Dan panjang nampaknya tu, hadis itu pun panjang ni. Tengok dulu lah, kita berhenti sekat tu dulu. Tak habis lagi bab tu tempat kita berhenti tadi lah, panjang. Terjemah pun tak habis lagi ni. Sekat tu lah dulu. Kita tengok dulu. Ini masih lagi tentang Badi'il Khalq, kejadian alam semesta. Di antara kejadian Tuhan yang ada kaitan dengan bumi ni, yang ada kaitan dengan bumi tempat kita duduk ni, iaitu angin. Angin Allah SWT buat. Bab ma jaa fi qawli, bab hadis tentang bab berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, wa walladhi arsala ar-riyah bushran baina yaday rahmatih. Dialah Tuhan yang telah melepaskan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Jadi Imam Bukhari nak cerita berkenaan dengan angin ini banyak, dalam Quran pun banyak. Angin ni siapa buat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat. Seperti mana dialah yang menjadikan bumi, dia menjadikan langit, bintang-bintang, matahari dan sebagainya, seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Maka salah satu kejadian dia yang hebat, yang tidak kurang pentingnya dalam kehidupan kita ini ialah angin. Zaman-zaman kemudian ini, zaman mutakhir ini, orang semakin tahu pula kuasa angin itu. Kuasa angin, guna kuasa angin lah banyak, macam-macam dalam berbagai bidang digunakan kuasa angin itu. Break angin lah, perubatan menggunakan angin lah, macam-macam cara. Ini cerita tentang angin. Angin ini pun perlu juga tersimpan banyak hikmat, kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sebalik angin itu. Mula-mula sekali dia sebut, iaitu Allah lah yang melepaskan angin. Tak ada siapa dia, tak boleh siapa dia dakwa pokok dia tiup angin, tak ada. Selama mana dunia ni ada, hidupan ini ada di muka bumi ini, angin itu duduk bertiup, kadang-kadang dari sebelah sini, kadang-kadang dari sebelah sini. Jadi dengan berselera, kadang-kadang dengan bergumpal, dengan berketul-ketul angin itu, dalam bentuk ribut, taufan. Dialah yang melepaskan angin sebagai berita gembira baina yaday, di hadapan, yakni sebelum kedatangan rahmatnya. Rahmat dia tu apa? Awan, air. Awan itu membawa air. Air itu memberikan kegembiraan, kesukaan kepada manusia, yang menyebabkan bumi yang mati menjadi hidup. Angin itu bertiup dulu. Daripada angin bertiup, kita tahu nak hujan. Itulah yang mudahnya, yang ringkas. Ada juga angin yang qasif, ya, fayursilu alaikum qasifan minar rih. Allah melepaskan kepada kamu angin
yang menghancurkan segala benda, mematahkan segala benda. Ni pun angin juga. Ada kalanya dia lepaskan angin tu lembutnya, kita panggil angin sepoi bahasa. Angin sepoi bahasa, angin lembut sedap juga. Kadang-kadangnya mari angin besar, tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Kerja Allah SWT berlaku tu. Kerja Allah SWT berlaku. Dia nak hancurkan satu negeri, mati berapa ramai, atas dia berlaku. Kalau orang apa tahu? Tahu angin nak mari ni, ribut nak mari, tahu nak boleh buat apa. Hak mana nak mati tu mati. Boleh lari. Siapa dia buat tu? Begitu mu. Kalau orang nak pergi bom tak boleh. Orang nak pergi bom tak boleh. Tak ada kuasa. Allah SWT boleh pergi buat. Lebih kurang kena bom juga. Negeri musuh Islam yang buat nyaya kepada manusia, dia boleh buat benda lagu. Ni dia cerita. Guna angin itulah, kuasa angin tu belaka. Kuasa angin tu belaka digunakan dalam pelbagai benda, dalam pelbagai bidang digunakan angin itu. Lawaqihah, ini ayat yang lain pula. Dia ambil sikit-sikit je Sahih Bukhari lagu tu. Dia ambil ayat sikit-sikit je. Apa dia? Wa arsalna riyaha lawaqihah. Kami lepaskan angin sebagai pencantum, pengahwin, sebagai pembunting, yang membuntingkan. Wa arsalna riyaha lawaqihah fa anzalna minas sama fa asqainakum, dan seterusnya. Lawaqih itu maknanya malaqih, mulqih mufradnya. Malaqih, lawaqih. Jadi menyebabkan mandul. Dalam bahasa dikatakan alqaha, al-fahlu, an-naqah. Yang unta jantan telah membuatkan unta betina bunting. Itu makna lawaqih itu. Daripada situlah. Jadi angin ini membuatkan membuatkan sesuatu itu bunting kok mana? Orang tak faham dulu. Ni Allah, Imam Bukhari nak cerita hikmat kejadian Allah SWT ni. Angin ni banyak faedah dia, luas. Dulu orang tak faham lagu mana. Kalau dalam ayat yang lain, di sini mula-mula dia mentafsirkan begini. Jamaluddin Al-Afghani, dia kata ini sesuai dengan ilmu tumbuh-tumbuhan. Ni angin inilah yang mengawinkan bunga ataupun benih jantan pada pokok tu dengan benih betina pada pokok lain. Angin buat pergi, tiup pergi. Jadi buahlah dengan banyaknya. Ramai juga orang yang tolak suatu ketika dulu. Apa kata dia? Ni kata dia lawaqih, ni makna Allah lah yang membawa angin itu sebagai pembawa awan. Itu saja terjemahannya. Sedangkan Jamaluddin Al-Afghani terjemah lagu tadi. Orang banyak bantah, tapi sebenarnya tidak betul hak tu. Itulah maksud dia pun. Kita nampak di sini sesuai dengan hak tu. Seperti mana Allah SWT buat burung pergi makan putih-putih, pergi berak mana-mana negeri ni, bunga buah di sana. Ataupun rama-rama ataupun lebah pergi duduk ingat pada bunga pokok jantan, sehingga dia pula pergi ke sana dekat pokok betina tu, jadi kahwin. Orang tak faham. Padahal kalau kita tengok dalam ayat yang lain, bukan pokok saja, bukan manusia saja yang menikahnya, yang ada pasangannya, bahkan segala benda ni ada pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala benda kami buat berpasangan. Tuhan kata ada pasangan, ada jantan, ada betina. Semua kita faham ke tak faham tu, kita tahu ke atau tidak tahu pasangan lagu mana. Orang tak faham lagi. Dalam surah Yasin duduk baca tu kat surah Yasin sama-sama, tapi tak tahu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Terang benda ayat tu. Maha suci Tuhan
yang telah menjadikan berpasangan segala benda daripada tumbuh-tumbuhan, mimma tumbitul ard. Hak tu pun ada pasangan. Tuhan kata, wa min anfusihim, dan diri kamu manusia kan ada pasangan juga. Takut tak faham pohon tu menikah lagu mana, kahwin tu lagu mana. So daripada manusia, jenis manusia pun ada kahwin juga. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada benda-benda lain yang kamu tidak tahu. Tuhan kata, kamu tak tahu lagi. Hak tu pun ada pasangan juga. Sehingga ke benda-benda yang tidak hidup pun, benda-benda yang kita kata tidak hidup pun, dia ada pasangan juga. Ada unsur positif, ada negatif. Bukan sekadar hak zahir ni, siang malam, jahat baik, semua ada pasangan dia, pasangan cara dia. Setiap sesuatu yang melahirkan sesuatu yang lain ni, dia berpunca daripada pasangan. Jantan betina dulu, lepas tu hasil pergeseran ataupun pertemuan dua tu menimbulkan macam-macam hikmah, macam-macam rahsia yang lain dalam hidup ini. Wah, terang dah tu. Lepas tu macam mana pokok tu berkahwin? Ada orang pergi ambil pokok tu, dia kahwin dengan pokok tu. Itu satu cara. Bukan cara lagu tu saja kahwin itu. Dengan cara angin, Allah melepaskan angin buat pergi ke negeri tu. Buah tadi, benih tadi, maka mulalah tumbuh di sana. Ataupun macam-macam lagi cara angin tadi, dia bawa debu tadi. Dengan cara buat pergi debu, jantan tu pergi bertemu dengan debu betina, maka berkahwinlah di situ. Itu caranya. Tu kan hikmat banyak tu, hikmat angin itu. Apa tujuan Allah SWT buat ni semua? Untuk mengingatkan kita. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala benda kami jadikan berpasangan, mudah-mudahan kamu ingat. Yang kamu ingat, nak suruh kita ingatlah ke dia. Buat apa yang Allah SWT buat pasangan? Dan akhir sekali dia bersumpah, wasyaf'i wal watr, demi yang genap, yang ada pasangan, dan demi yang ganjil. Yang ganjil itu dia lah. Kalau tak ada gu, tak ada pasangan, tak ada pasangan pun boleh buat segala benda juga, jadi juga benda. Kalau orang lain nak boleh anak tu kena bertemu dulu, baru boleh anak, baru boleh buah. Dia tidak. Begitulah. Asar, ini dalam ayat yang lain pula. Asar ini mana ada jenis angin yang kencang, yang kuat. Orang panggil ribut, ataupun taufan, ataupun badai, iaitu angin yang bertiup kencang dari bumi naik ke langit. Dia naik gupa-gupa, gulung-gulung naik. Sekarang ni kita boleh tengok, orang-orang buat kajian, kita tengok dalam TV pun dia tunjuk macam mana angin tu bergupa-gupa, polah-polah macam tiang. Betul, dia cerita tu naik daripada bawah, naik bergupa, naik ke atas. Kadang-kadang daripada atas tu naik bergupa balik ke bawah. Itu pun macam tiang juga. Habis rumah-rumahnya akak nyangkak ke angin tu. Inilah dikatakan asar. Allah SWT juga buat. Ada api pula dalam tu. Ada api pula dalam tu, kilat yang menyambar pula. Sirrun fiha sirrun, dalam angin itu ada kesejukan. Ada pula angin sejuk yang menyebabkan mari angin itu mati semua tumbuh-tumbuhan. Sebelum pada tu duduk tengok comel benar tumbuh-tumbuhan dia. Bila mari angin itu tak ada siapa dia boleh sekat. Nushran, ada juga qiraat yang baca bukan mushran tapi nusran. Kalau dengan makna nusran, Allah lah yang melepaskan angin itu dengan berselera, dengan terpisah-pisah. Tidak kata angin itu mari dengan dalam bentuk bergumpal, stokor bagi begitu. Tidak kata mari lagu itu. Dia juga yang memencil-mencilkan angin itu, sehingga sini sikit pergi dengan hikmat dia. Mana-mana pun dapat awan, mana-mana pun ada air, kerana dialah yang melepaskan angin, bawa awan itu pergi ke sana kemari. Begitulah cerita angin itu, hak dalam Qurannya, hak dalam Quran, hak dalam hadis pula. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, katanya, aku ditolong dengan sabar. Aku ditolong dengan sabar, dengan angin timur, diberi pertolongan dengan angin timur. Dan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin dabur, yakni angin daripada barat. Ini Nabi SAW nak cerita saja.
hikmah Allah SWT dia boleh guna. Allah SWT boleh guna seperti mana boleh guna angin untuk membinasakan kaum yang dimurkainya, untuk menolong mana-mana golongan yang dicintainya. Seperti mana dalam firman Allah SWT disebutkan, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha, maka kami lepaskan kepada mereka angin dan bala tentera yang mereka tak nampak, yang kamu tak nampak. Kamu tak nampak, angin tak nampak juga pada zahirnya, tetapi ini pun satu bahan untuk menghancurkan juga manusia. Dan bala tentera yang tidak nampak, banyak tentera Allah SWT dalam bentuk binatang-binatang, dalam bentuk virus. Allah SWT boleh bawa belakang tu, lepas belakang tu virus. Nana kita sibuk, tak tahu gapo dia punca, tak tahu gapo dia punca, gapo dia punca. Apa ya Allah SWT buat lagu tu? Ada kalanya dia tak suka, dia tidak suka dengan perbuatan manusia. Dan apabila kena bala tu mari, dia kena belaka, tak kira orang baik atau tak baik, kena belaka. Itu dalam bentuk junud dalam taroha, dalam bentuk kumai-kumai, tak nampak lah tu. Ataupun malaikat, malaikat mari menghancurkan sesuatu negeri pun tak nampak juga. Allah SWT boleh menghancurkan begitu. Dengan sebab itu orang Islam dia tidak boleh putus asa. Kalau kita tidak boleh lawan dengan orang yang zalim, dengan orang yang jahat, dengan apa pun, kita serah saja kepada Allah SWT. Dialah yang tahu bagaimana nak membalas musuhnya, bagaimana nak menghukum orang-orang yang jahat itu. Bagaimana? Dia saja yang tahu. Dalam keadaan kita tidak mampu, tidak ada kuasa, gitulah, doa saja. Doa saja pun penting bagi kita orang Islam. Doa saja. Dengan sebab itu tak boleh tinggal doa tu lah. Sebab benda-benda ni, kejadian alam ini dia boleh berubah daripada keadaan asal dengan doa. Kalau asalnya bertiup lembut, dia boleh berubah jadi kasar, jadi keras dengan doa. Kalau asalnya mana sedikit saja membawa rahmat melalui hujan itu boleh membawa bala dengan doa. Mana negeri yang tidak ada hujan, hujan pergi tu boleh tu bawa bala, angin boleh pergi tu bawa bala, kuman boleh pergi ke negeri tu bawa bala, boleh belaka. Hak tu tak boleh nak sekat. Dengan sebab itu tak boleh lepas berdoa tu. Ini semua peranan angin belaka. Semasa Nabi SAW nak perang dengan orang kafir tu, orang kafir duduk buat persiapan cukup kuat lah pada masa perang Khandaq itu. Malam tu mari angin cabut habis dengan kemah-kemah, dengan segala persiapan mereka, kuda-kuda pelari berselera, lari dengan cara lagu tu. Itulah yang dikatakan nusirtu bis sabar. Jadi bukan kata Nabi SAW ni sentiasa ditolong dengan angin timur dan angin barat tu membawa bencana, tidak juga. Cuma nak cerita ini keadaan yang berlaku. Allah SWT boleh tolong seseorang tu dengan angin barat, dengan angin selatan, ikut dia boleh berlaku. Cuma dia cerita apa yang telah berlaku, begitulah. Lepas tu riwayat daripada Aisyah lagi, kata dia Nabi SAW bila nampak awan di langit, dia akan pergi mari. Tak senang dia nampak, tidak senang, dah berubah muka dia. Bila hujan turun, maka hilanglah dia. Aisyah pun cerita kepada dia, dia tahu keadaan Rasulullah SAW begitu. Dia tahu daripada wajah Nabi SAW. Nabi SAW kata, mana aku tahu, takut-takut nanti awan yang mari itu bukan membawa rahmat tetapi membawa bencana. Mana tahu. Seperti mana dulu ada dah dalam Quran pun ada sebut dah, kaum Ad dulu suka pokok dia bila tengok awan tu mari. Ini awan dia mari, bergumpal-gumpal dia mari, akan menurunkan hujan di lembah kita, maka jadi suburlah lembah kita. Qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih. Dalam Quran ada sebut. Dia kata inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Tuhan kata tidak, bahkan itulah yang mereka minta disegerakan. Yang selama ni duduk nganying sangat. Kalau lah betul
Nabi ni ajaran dia betul, dan dia kata ada azab, ada begitu gini, Tuhan murka, hampir murka lalu, murka selalu kata dia. Biar mari lalu azab, apa tunggu lagi, kiamat nak mati ni lambat lagi. Bal huwa masta'jaltum bih, itulah apa yang mereka minta disegerakan. Mari tu bukan mari lagu tu, mari lagu lain, takut lagu tu lah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW suruh beringatlah, suruh beringat. Awal angin itu dia tidak mari saja. Ya, kalau kita boleh kaji, boleh belajar perjalanan angin apa, baguslah, kita boleh tahu perjalanan dia tu. Tetapi kalau kita tahu pun nak mengatasinya bukan kemampuan kita. Kalau kita tahu, seperti kita kata di Amerika maju bukan main dia dalam bidang tu, dia tahu, boleh tahu, tapi tahu pun boleh buat apa? Tak boleh halal juga. Tahu sekurang-kurangnya tahu juga. Kita kata kalau kita orang Islam tahu lagu tu pun, itu pun fenomena alam. Kalau kita tahu, kita boleh bersedia juga. Seperti gunung berapi dia nak meletup bila, boleh tahu, lari untuk usaha. Tapi usaha pun hak mana Tuhan takdirkan tu sudah berlaku jugalah. Gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Habislah cerita tu, kejadian bumi di sekeliling bumi ni, angin ke apa tu sudah habis di situ. Ini cerita malaikat pula. Cerita malaikat ini pun kejadian Allah SWT juga. Kejadian salah satu bahagian yang penting dalam alam semesta ini juga. Sebab dialah yang menggerakkan, dialah yang menguruskan. Allah SWT perintahkan dia yang menguruskan alam semesta ni, perjalanan bintang-bintang ke apa, hujan ke apa, semua ni mereka ini. Siapa malaikat itu dan bagaimana kejadian dia malaikat itu? Anas bin Malik berkata, Abdullah bin Salam ni dulu dia adalah Badri. Dia adalah Padri. Lepas tu dia masuk Islam, alim besar dalam agama Yahudi. Lepas tu dia masuk Islam, alim besar pula dalam agama Islam. Abdullah bin Salam namanya. Dia berkata kepada Nabi SAW, Jibril itu adalah musuh orang Yahudi di kalangan malaikat. Kalau malaikat Jibril ni hak orang Yahudi tak suka, ialah malaikat Jibril. Dia tak suka. Apa dia tak suka? Sebab malaikat Jibril ni bawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, malaikat Jibril ini mereka tahu juga telah membinasakan golongan mereka. Dialah yang membinasakan orang-orang yang derhaka kepada Tuhan. Lepas tu dia derhaka, sebab tu dia tak suka. Dia tak suka kepada Jibril. Jadi Jibril ini nombor satu lah di kalangan malaikat. Nombor satu di kalangan malaikat. Seperti mana kalau di kalangan Rasul, di kalangan manusia ni nombor satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan malaikatnya iaitu Jibril. Jibril nombor satu. Dan istimewa. Istimewa. Ibnu Abbas berkata, la nahnu safun. Siapakah nahnu di situ? Maksudnya malaikat yang membuat saf-saf. Apa makna buat saf tu? Mana siap siaga, sentiasa bersedia menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ini tidak lelaki, tidak perempuan, tidak beranak, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kejadiannya adalah daripada cahaya. Lebih halus lagi daripada kejadian jin dan syaitan. Lebih halus lagi daripada kejadian jin dan syaitan. Malaikat ni bersaf-saf, maknanya sentiasa bersedia. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni sama sekali tidak derhaka kepada apa yang disuruh mereka. Apa yang Allah SWT suruh mereka buat, tak ada derhaka. Dan mereka buat apa saja yang diperintahkan. Itu kerja malaikat. Dialah yang menguruskan dari segi hukum sebab-sebab ni, sebab musabab ni berkait dengan malaikat. Hakikatnya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ceritalah. Bila cerita pasal malaikat ni, marilah cerita. Oleh kerana malaikat ni dia halus sangat, dia boleh berupa-rupa.
boleh berupa dengan rupa orang ataupun rupa-rupa lain, dia boleh berupa. Tempat yang sempit macam mana pun dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Tempat yang ditutup kemas macam mana pun boleh masuk. Usah ke malaikat, hantu jin pun boleh masuk juga. Usah ke malaikat, malaikat ni halus lagi, dia boleh masuk, dalam lagi pergi. Sebagaimana jin, syaitan boleh masuk dalam tubuh manusia, malaikat pun boleh. Jin boleh meniupkan sesuatu, menyampaikan suara dia kepada hati manusia. Malaikat pun boleh juga tiupkan sesuatu. Hak molek tu malaikat lah. Malaikat. Hak tak molek tu syaitan. Kalau kita menyiapkan diri kita ni sesuai dengan syaitan, buat maksiat, buat hak tak molek banyak, lebih banyak, suburlah mana tanah kita tu untuk syaitan bubuh. Taburkan benih-benih dia, benih-benih tipu daya dia. Kalau kita suburkan tanah ni untuk malaikat, sesuai dengan malaikat, bersih, jaga diri, buat ketaatan, meninggalkan maksiat apa, malaikat lebih banyak. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang baik-baik tu, idea dia molek-molek, buah fikiran dia molek-molek, hak dia nak tu molek-molek saja. Sebab apa? Malaikat tolong dia. Inilah dalam hadis disebutkan, sehingga syair tu, Hasan bin Thabit tu, dia bersyair, tapi malaikat tolong. Bukan hati benda lain, bukan hati duduk fikir nak kaji, nak gapo, kaji hadis kau, kaji Quran kau, duduk bersyair. Syair pun kalau maksud molek, malaikat sokong, malaikat kuatkan dia. Lagu mana? Tu kita tak nampak lah. Sokongan daripada. Sebab tu mari kuat semangat. Apabila nak buat sesuatu tu kuat semangat. Dalam keadaan sakit pun boleh buat kerja lagi. Sebab apa? Malaikat sokong. Dia sokong oleh malaikat. Tetapi kalau orang tu persediaan dia tu banyak sesuai dengan syaitan, sebab tu jadi malah. Kalau nak buat benda molek, malah tak ada semangat lagi. Kalau nak buat benda tak molek, segar lagi. Itulah punca. Itu punca. Ini pun kejadian yang penting juga. Lepas tu dia cerita hadis Malik bin Sa'sa'ah ni. Nabi SAW kata, ketika aku berada dekat Baitillah, antara tidur dengan jaga. Aku dekat Baitillah antara tidur dengan jaga. Ini menunjukkan bahawa Mi'raj itu mula daripada situ Baitillah, sesuailah dengan dalam Quran itu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Al-bait itu Kaabah itulah, Masjidil Haram tu. Mulanya daripada situ. Serupa dengan hadis ni. Ketika aku sedang berada dekat bait, bainan naim wal yaqzan, di antara tidur dan jaga. Apa makna di antara tidur dan jaga? Orang tak faham dulu. Apabila ilmu ni bius, apabila orang pandai bius baru dia tahu. Bius nampak duk tengok. Nak kata dia sedar, kalau sedar berasa sakit. Nak kata dia tidur, kalau tidur tak nampak tu, kenapa? Bukan tidur. Orang tak faham. Kalau tidak tidur, tidak jaga, apa dia? Lagu mana? Tak boleh nak faham. Bagaimana keadaan orang yang dibius? Orang yang dicuci rahim dia kalau misalnya, dia tahu. Doktor bius kerak, dia nampak, dia boleh tengok. Tak tidur, tidak juga nak kata jaga sedar betul. Kalau sedar betul sakit, sedar betul sakit. Kalau tidur betul, mestilah tak khabar, tak khabar. Ni tak. Ni dia menceritakan satu keadaan. Dalam keadaan ini, apabila nak melakukan pembedahan, apatah lagi manusia. Kalau malaikat pun nak bedah ni, dia bawakan seseorang tu dalam satu keadaan yang mana dia tu antara tidur dengan jaga. Gitu. Begitu juga kalau nak buat pembedahan hak biasa ni, lagu tu juga. Cuma manusia dia lemah lah lagi. Kadang-kadang tu siapa tak khabar langsung, tak khabar langsung. Bila bius tu, bius tak khabar langsung. Ada juga lagu tu. Ada juga bius masih sedar lagi, dia boleh tengok apa dia dibuat, tapi dia tak berasa. Kok mana-mana pun dia kena dibius dulu, barulah boleh dibuat sesuatu pembedahan itu. Ini pun isyarat. Maka dia pun sebut
ada 3 orang mari. 3 orang tu mari. 3 orang dia kata. 3 orang itu seperti manusia lah mari. 3 orang itu malaikat. Lepas tu dia tunjuk kepada hak tengah. Hak tengah. Hak tengah tu Jibril. Yang ni mari dalam rupa orang. Fa utitu bi tastin min dhahab. Maka aku dibawakan satu mangkuk daripada emas. Mangkuk daripada emas. Mal'an hikmatan wa imanan. Apa dia sebut mangkuk daripada emas? Sebab emas ni dia tidak karat. Dia tidak bagus, molek. Untuk buat apa nama ni, isi barang, untuk gapo-gapo ni molek. Kalau benda lain boleh jadi. Sebab tu dipilih emas. Kalau nak kira emas tu tak boleh guna. Tapi di sini guna emas. Dia guna emas. Dalam keadaan-keadaan tertentu tak apa. Di sini bukan untuk perhiasan, bukan untuk apa. Bukan untuk pakai. Untuk berubat. Tak apa. Daripada situlah ulama faham bahawa guna emas ni tak apa. Yang berisi hikmat dan iman. Lagu mana pula? Emas tu berisi hikmat dan iman. Tu tak faham, tak nampak dah hak tu. Tu hak di sebalik. Di sebalik hak zahir. Yang mana akan diisi. Hak ni ke dalam apa ni? Hati Nabi SAW. Fasyuqqa. Maka dibedah daripada leher di sini, nahar ini sini. Sini nahar. Dibedah sampai kepada marak bahagian bawah perut. Dibedah. Kemudian dibasuh perut tu, mana hak dalam tu dengan air zam-zam. Ini menunjukkan air zam-zam itu istimewa. Kemudian diisikan dengan hikmat dan iman. Diisikan dengan hikmat dan iman. Maknanya orang yang nak buat. Sekarang ni banyak dah pula. Banyak dah pula penemuan banyak. Kalau tak sebi orang tu sesak ataupun dia duduk mana-mana, kita nak tahu macam mana. Boleh dia bubuh. Alat-alat tertentu boleh. Kalau kita tahu dia duduk sini, dia duduk kawasan ni, dengan pembedahan masuk bahan tertentu ataupun alat tertentu. Daripada kawalan jauh dia boleh tahu ni duduk mana orang ni. Boleh tahu. Kalau orang colek, kalau orang gapo pun boleh tahu duduk mana. Macam-macam orang buat tu. Inilah untuk mengisi. Sebab apa dia nak pergi ni di luar daripada alam dunia ni. Mesti ada persediaan. Kalau tidak ada persediaan hikmat, iman, persediaan itu semua tadi, tak boleh naik, tak mampu. Tak mampu. Begitulah seterusnya. Jadi ini kita tidak nak bincang panjang. Dulu pun sudah jumpa berapa kali dah hadis ni. Lepas tu naiklah, naik ke langit dunia ni. Ni lah orang kata, macam mana nak naik atas langit? Sedangkan Nabi SAW ni pun kena tanya, siapa? Kena tanya. Maknanya ditutup rapat tu. Ada juga ulama yang mengatakan dibuat begitu sebagai sambutan untuk menyambut Nabi SAW tu. Setiap langit tu maknanya ada yang bertanya. Tapi itu pendapat kurang kuat. Yang lebih kuatnya yang pertama tadi, maknanya dikawal rapi, dijaga dengan bersungguh-sungguh langit itu, sehingga ditanya siapa. Bukan kerana nak menghormat. Kalau hormat tahu dah, tak payah tanya. Tahu dah siapa dia nak naik. Kemudian berjumpa dengan waktu ini semua ni, kita sudah berjumpa dah dalam dulu. Mengikut apa ni, dalam hasyiah ni dia sebutkan, inilah tertib kedudukan nabi-nabi di langit tu, tertib yang paling sahih. Dalam hadis-hadis Mi'raj ini tertib inilah yang paling sahih dalam hadis ni. Sebab dalam setengah-setengah riwayat tu ada beza-beza pula. Ni di sini disebut pada langit ni, dalam riwayat lain pada langit lain pula. Mengikut ulamanya ni yang paling sahih. Adalah hasyiah daripada sebut tu. Bila sampai kepada Musa tu, bila Nabi SAW pergi, lepas Musa menangis. Apa? Dia
dia bukan deki. Apabila malaikat tu kata, apa menangis? Dia kata, ini budak ni, oh Tuhanku, budak ni. Dia kata budak ni. Budak ni kepada Nabi SAW. Diutuskan selepasku. Yang ni orang muda ni, al-ghulam tu dengan makna anak muda ni. Diutuskan selepasku. Lepas tu daripada umat dia masuk ke dalam syurga ada hak lebih afdal lagi daripada umat aku. Dah ramai pula tu pengikut-pengikut dia. Setia pula tu pengikut-pengikut dia. Jadi dia berasa sedih lah. Pasal umat dia tidak lagu tu. Begitulah makna pemimpin tu. Nabi Musa ni di sini nak cerita contoh pemimpin yang bila dia tengok orang lain tu lebih berjaya, lebih maju, lebih hebat, maka dia berasa macam cemburu lah. Bukan deki, kalau boleh aku boleh lagu tu, sukanya. Kalau tengok anak orang berjaya, misalnya kita kata hak paling kecil, anak orang berjaya, kita pun suka kalau boleh anak kita berjaya, kata lagu tu. Kalau tidak boleh, kesal, siapa menangis, siapa menangis kalau tak boleh juga, ataupun kalau kurang. Apabila dia ada perasaan lagu tu, maka dia ada semangat, motivasi lagi untuk mendidik, untuk menjayakan anak-anak, untuk menjayakan masyarakat, rakyat, dan sebagainya lah. Ketua tu masing-masing, barulah dia ada usaha ke arah tu. Di sini bukan makna deki, dalam Hasyiyah sini di bawah ni pun ada sebut juga. Walaupun dia kata dia ni budak, orang muda, menunjukkan di sini umur dia tidak sepanjang mana, tapi kejayaan dia begitu besar. Sebab itulah disebutkan al-ghulam. Bukan dengan makna al-ghulam di sini dengan makna menghina, tidak. Bukan dengan makna hamba di sini. Tapi al-ghulam dengan makna asyab, anak muda ni. Ni sebab dia tengok anak muda ni. Umat dia masuk ke dalam syurga, ada lebih-lebih lagi daripada umat dia. Seterusnya pergi kepada Baitul Ma'mur. Ditunjukkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini serupa dengan Kaabah di bumi inilah. Di sana malaikat duduk tawaf, duduk beribadat di situ. Jadi malaikatnya kok mana masuk sekali ya seorang. Nak ceritanya ramainya malaikat. Mana dalam dunia ni pun ada kalanya tak boleh pergi juga sebab lebih daripada kota begitu. Lebih dah. Sebab kalau pergi juga jadi bahaya. Kalau kita dalam dunia ni, dia ada peraturan juga. Ada peraturan juga. Kalau ramai sangat tak boleh, tak muat. Untuk keselamatan pada setakat ni saja. Tapi di sana bukan masalah tu, kerana ramai sangat. Dan dikehendaki sekali saja. Dikehendaki sekali saja. Dan kalau nak kira, manusia ni pun hak wajibnya sekali saja pergi ke Mekah. Kalau dia mampu pun sekali saja hak wajib. Lepas pada tu tak ada dah, tak pergi dah. Itulah yang terakhir kali yang terakhir dia tu pergi di situ, malaikat itu. Dan dikemukakan, ditunjukkan kepada Sidratul Muntaha. Hak ni pun kita sudah bahas dulu ni dalam hadis Muslim ke apa. Panjang ceritanya ni, sudah bahas ada masalah sungai dunia, sungai dalam syurga ni mana pula ni punca dia duduk di pangkal Sidratul Muntaha. Kok mana? Orang tak faham. Sebab itulah orang sampai dulu dia kata punca, dalam setengah riwayat lain dia kata sungai Nil. Sungai Nil ni, sungai Furat ni, sungai Nil ni dia kata Furat dan sungai Nil. Di sinilah sungai Nil. Dia kata sungai Nil ni hulu dia aja, iaitu dalam syurga, hulu dia syurga. Itu kita sudah bincang dah. Ini tidak makna lagu tu, tidak makna lagu tu. Dan berkenaan dengan Sidratul Muntaha tu berbincang dah panjang dah. Lepas tu cerita pasal sembahyang ni pun sudah berlalu dah juga. Sekarang itulah dulu, tak ada dah hal lain. Wallahu a'lam wa akhirna.